Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4. Okey, macam mana kelas hari ini? Ada tak sertai kelas PDPR hari ini? Cikgu harap kamu tidak akan sesekali mengabaikan kelas PDPR kerana kelas PDPR sama juga dengan kamu hadir ke sekolah dan jangan lupa untuk buat tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru kamu kerana tugasan itu adalah salah satu cara bagi guru-guru nak pastikan yang kamu memahami pembelajaran pada hari tersebut. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Yus dalam program Mentor Menti. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini ialah katakan tidak. Apa pula Cikgu Yus ni katakan tidak ni? Okey. Hari ini kita nak memahami perlakuan negatif dan perlakuan positif. Apa pula kaitan dia dengan katakan tidak? Okey, jom kita dengar sama-sama. Okey, anak-anak pernah tak tengok perlakuan vandalism? Apa itu vandalism? Vandalism. V-A-N-D-A-L-I-S-M-E. Vandalism. Apa itu vandalism? Vandalism ni ialah satu aktiviti atau perlakuan memusnahkan harta benda awam. Maksud dia senang je. Tapi kadang-kadang ada orang pernah dengar, ada orang tak pernah dengar perkataan vandalism. Jadi Cikgu Yus gunakan perkataan vandalism. Merosakkan harta benda awam. Contohnya conteng dinding tandas. Conteng dinding tandas awam. Conteng dinding tandas sekolah. Itu harta benda awam. Kalau awak conteng dinding tandas rumah awak sendiri, itu tak apa. Tak apa ke? Sama juga, ibu bapa kita pun marah juga. Jadi sama juga, kita tidak boleh conteng dinding tandas ke, merosakkan sinki di tandas ke, tak kisahlah tandas ke, bus stop ke, ataupun tempat-tempat awam yang lain. Bila kita sebut tempat awam, ianya adalah hak milik semua orang. Jadi kita tak boleh merosakkan harta benda awam. Kalau kita merosakkan harta benda awam, itu namanya vandalism. Kadang-kadang kan nak ada kenangan lah konon-konon ni kan. Kita pergi tempat peranginan. Lepas tu ada ada papan tanda ataupun ada kerusi ke yang cantik. Tiba-tiba kita gatal tangan, ambil pen, ambil marker pen, pergi tulis nama kita kat situ. Contoh konon-kononnya sebagai kenangan kita pernah sampai kat situ. Boleh ke buat macam tu? No, tak boleh buat macam tu. Itu adalah perkara-perkara negatif. Jadi jangan buat. Lepas tu kita jalan lagi. Pergi tempat peranginan lagi lah ni cikgu cerita. Okey? Kita jalan lagi. Jalan, tiba-tiba tengok ada kertas pembalut aiskrim duduk kat lantai, jatuh dekat lantai. Ada sampah dekat lantai. Lepas tu kita pun pergi ambil, buang dalam tong sampah. Itu tingkah laku positif ke negatif? Itu tingkah laku positif. Okey? Jadi kita kena tahu bezakan mana tingkah laku positif, mana tingkah laku negatif. Tingkah laku positif ni kita kena amalkan selalu. Sebab itulah cikgu selalu war-warkan tentang amalan baik. Sentiasa buat amalan baik. Kemudian hantar amalan baik tu pada Cikgu Yus untuk Cikgu Yus masukkan dalam SSDM. Okey? Kita biasakan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya, kutip sampah, buang sampah dalam tong sampah.
Itu satu perbuatan baik. Lagi? Ada contohnya kucing terjatuh dalam longkang. Kita pun usaha selamatkan kucing tersebut. Ambil kucing tersebut dan keluarkan dia daripada longkang. Itu pun satu perbuatan yang baik. Lagi? Apa lagi? Banyak lagi perbuatan baik yang kita tahu. Jadi apa-apa yang kita tahu, apa-apa perkara baik yang kita tahu, kita amalkan. Dan perkara-perkara yang tak baik yang kita tahu benda tu sah-sah tak baik. Contohnya jalan-jalan-jalan, nampak tong sampah, pergi sepak tong sampah tu. Bagi sampah semua jatuh ke lantai. Itu dah sah-sah tindakan yang tidak baik. Kita tinggalkan. Ataupun yang cikgu cakap tadi, vandalism. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan negatif. Jadi kita tinggalkan. Lagi, apa lagi? Tengok pen kawan, cantiknya pen kawan tu. Kemudian awak pun ambil. Berkenan lah, ambil. Ambil daripada kawan. Itu dah mencuri. Sebab kita ambil tanpa pengetahuan kawan. Lainlah kalau kita cakap dekat kawan kita. Ahmad, cantiknya pen awak. Boleh tak saya nak pinjam? Itu minta izin daripada kawan. Itu tak apa. Itu betul caranya. Tapi kalau kita nampak pen kawan tu cantik, kemudian kita ambil tanpa pengetahuannya, itu dinamakan mencuri. Mencuri ialah satu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita kena elakkan diri kita daripada perbuatan tersebut. Okey, lagi apa lagi? Ini tahun 4 ya. Tapi kadang-kadang tahun 4 pun ada perlakuan macam ni. Okey? Ni cikgu nak cerita ni. Ni. Apa tu? Merokok. Boleh ke merokok, cikgu tanya? Boleh tak merokok? Umur-umur macam kamu ni, di bawah umur, tak elok merokok. Cikgu selalu cerita tentang bahaya merokok. Jadi merokok adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Jadi elakkan diri kita daripada merokok. Kawan ajak kita merokok, kita kena pandai elakkan diri kita daripada terlibat dengan kegiatan tersebut. Kenapa tak boleh merokok? Sebab banyak keburukan akibat merokok daripada kebaikan. Jadi nak buat sesuatu, kita fikir kesan dia. Kalau kesannya banyak yang mengakibatkan keburukan, kita tinggalkan. Kalau sesuatu perkara tu banyak menyumbang kepada kebaikan, kita buat. Senang sahaja. Okey? Jadi dekat sini cikgu nak awak tahu bezakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik ni awak teruskan, yang tak baik ni tinggalkan. Elakkan diri kamu daripada terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Okey. Macam mana kita nak elakkan diri kita daripada dipengaruhi? Kadang-kadang ni kawan kita juga yang mempengaruhi kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya, pergi ke bus stop, lepas tu kat tangan ni ada marker pen, lepas tu gatal tangan nak conteng-conteng dinding. Kawan pun ajak, jom lah kita conteng nama-nama kita dekat sini sebagai kenangan. Kan? Selalu sangat macam tu. Memang kebanyakannya macam tu lah cerita dia. Kenapa conteng dinding dekat papan tanda tu? Sajalah cikgu nak buat kenangan. Boleh ke? Tak boleh. Itu harta benda awam. Jadi, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti negatif ni? Inilah yang cikgu sebutkan. Katakan tidak. Kita kena berani untuk menyatakan tidak. Ini yang kita panggil asertif diri. Pernah dengar tak perkataan asertif diri? Cikgu Yu selalu sebut sebelum ni. Tapi mungkin kamu terlepas pandang dengan perkataan tersebut. Sebab kita jarang guna. Okey, kita jarang guna. Okey, asertif diri.
Asertif diri ni kebolehan diri kita untuk meluahkan perasaan kita. Sama ada kita marah, sedih, gembira, kita kena ada kebolehan untuk menyatakan perasaan kita kepada orang tertentu. Contoh, kawan kita ajak kita merokok. Kita tahu benda tu tak baik. Jadi kita kena ada keberanian untuk mengatakan tidak. Tak nak lah. Tak elok merokok tu. Mak saya marah kalau saya merokok. Kena berani menyatakan perasaan kita. Ini tidak, kawan ajak merokok. Aduh, macam mana nak cakap ni? Mak tak bagi. Tapi, macam mana nak cakap kat kawan ni? Kawan sakit hati pula. Takut nak cakap. Takut nak cakap perasaan kita. Tak boleh macam tu. Kita kena berani menyatakan perasaan kita. Terus terang dengan kawan. Minta maaf lah, mak saya tak bagi saya merokok. Sebab merokok ni banyak keburukannya. Kena berani menyatakan tidak. Dah cakap macam tu, terus beredar dari tempat tersebut. Bukannya bermaksud kita tak nak kawan dengan dia. Tapi kita kena berani menyatakan perasaan diri kita. Itu dinamakan asertif diri. Berani menyatakan tidak pada perkara yang kita tidak mahu. Ini biar je. Takut nanti kena marah. Tak boleh. Okay? Kita kena berani menyatakan perasaan kita. Okay. Asertif diri ni juga, tadi cikgu cakap asertif diri kebolehan untuk meluahkan perasaan. Ianya juga kebolehan untuk meluahkan pendapat secara terbuka. Macam tadilah. Kena cakap kalau kita tak suka. Kalau kita suka pun kita cakap, tak suka pun kita cakap. Ini asertif diri ni kurang ada dalam diri kita. Yang ini yang kita nak tekankan sangat. Kita kena ada asertif diri. Kena yakin pada diri kita untuk menyatakan apa perasaan kita dan mempertahankan hak kita. Contoh, ni kes buli ni selalunya sebab apa? Sebab tak ada asertif diri dalam diri mangsa. Orang datang ambil barang kita. Buli pun satu perbuatan yang tidak baik yang kita perlu elakkan. Orang ambil barang kita. Kita pun takut-takut nangis-nangis. Lepas tu orang lagi pukul kita. Sebab apa? Sebab kita tak berani nak mempertahankan hak kita. Kita tak ada asertif diri. Jadi di sinilah kita kena tonjolkan asertif diri kita. Kena pertahankan hak kita. Cakap tu barang saya, kenapa awak ambil? Kena pertahankan diri kita. Lepas tu orang tu pukul kita. Kita kena pertahankan diri kita. Ataupun cara nak senang, minta tolong, minta bantuan orang lain dan buat aduan kepada guru atau ibu bapa supaya perkara tersebut tidak berlaku lagi pada lain kali. Okey? Barulah kes buli tidak berleluasa di sekeliling kita. Okey? Kena faham. Kita kena berani meluahkan apa yang terkandung dalam diri kita. Apa yang kita rasa kita kena luahkan. Kita kena pertahankan hak kita. Dan kita ada kebolehan untuk meluahkan pendapat kita secara terbuka. Inilah yang kita bincangkan pada hari ini yang bertajuk katakan tidak. Okey? Okey, kesimpulannya kita kena tahu membezakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita elakkan. Dan kita kena tahu cara nak mempertahankan diri kita dengan cara menyatakan tidak. Kena berani menyatakan tidak dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap semua murid faham dan dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita supaya kehidupan kita sentiasa dalam keadaan harmoni.
Okey, itu sahaja daripada cikgu. Semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat selalu dan ikut SOP. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.